meme-nya Yo lo cubo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Dia orang tak pergi surau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya pada pagi ini dan dapat kita bersama lagi insya-Allah untuk kita sambung perbincangan tadabbur surah As-Sajdah, yang mana hari ini kita telah sampai kepada siri yang ke-15. Ini mungkin insya-Allah kita perlukan lagi satu siri. Okay, minggu depan insya-Allah untuk kita habiskan surah As-Sajdah ini insya-Allah. Baik. Jadi mungkin sementara kita menunggu rakan-rakan yang lain mungkin yang baru nak masuk ke dalam Zoom Maya ini ataupun yang menonton di Facebook Live. Jadi kita review kembali kan, apa yang kita belajar dan apa yang kita sebutkan pada minggu yang lalu. Ya, ini pada minggu yang lalu kita telah membincangkan daripada ayat 17. Yang ini ayat 17 berkaitan dengan ayat 15-16. Jadi kalau nak ikut kelompok ayatnya itu, makna kata yang ini daripada ayat 18 hinggalah kepada ayat yang ke-20. Jadi pada ayat 18 Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan satu ataupun mengulangi satu persoalan yang mana disebutkan berlaku di antara Uqbah bin Abi Mu'ayth yang bertanya dengan Ali bin Abi Talib tentang apa perbezaan antara orang yang beriman dengan orang yang fasik. Orang yang fasik, kita sebut orang yang fasik ni adalah orang yang bukan sekadar dia tidak mahu beriman, tapi setelah didatangkan kepadanya kebenaran juga, dia menolak kebenaran tersebut dan juga menolak untuk melakukan amal soleh. Jadi sebab tu kita sebut antara makna orang fasik ni adalah orang yang mana dia melazimi perbuatan-perbuatan buruk ataupun dosa-dosa besar. Ini dia menolak untuk melakukan amal soleh. Jadi persoalan itu ditanya afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Yang ini jika maka adakah orang yang beriman sama seperti orang yang fasik, maka kita sebut ini persoalan berbentuk pengingkaran. Ini mengingkari seolah mana nak mengingkari sudah tentulah jawapan yang tidak sama. Yang ini antara orang yang beriman dan orang yang fasik. Maka jawabnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut la yastawun. Ini sungguh tidak sama. Maka selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan berkaitan dengan orang beriman, bagaimana sikap mereka dan apakah ganjaran yang menanti mereka. Pada ayat yang ke-19 Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ini orang yang mana beriman ini adalah mereka beriman dan melakukan amal soleh. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut beriman dan melakukan amal soleh? Kerana keimanan sahaja tidak mencukupi. Yang ini dia perlu diiringi dengan amal soleh. Ya, ini sebagaimana orang musyrikin ini, mereka beranggap ketika mana pada ayat sebelumnya mereka kata inna muqinun, yang ini mereka pada waktu mereka melihat azab Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dah yakin. Mereka dah memperolehi keimanan. Tetapi keimanan itu tidak bermanfaat. Kerana apa? Keimanan itu adalah ketika mana di akhirat, yang mana di akhirat tidak ada sandingannya dengan amal soleh. Maknanya amal soleh tidak dapat dilakukan. Ini kerana setelah pada kematian manusia, maknanya in qata'a amaluh. Ini terputuslah segala amalnya. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan
Specifically orang yang beriman itu dan dikaitkan dengan amal soleh. Dan kemudiannya disebutkan bahawa mereka yang beriman ini mendapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala nuzulan bima kanu ya'malun. Yang ini nuzulan ini maknanya ketika mana mereka berada untuk mereka masuk ke dalam syurga, maka diberikan dengan layanan VVIP. Macam ibarat kita sebutkan menteri yang nak pergi ke satu-satu tempat, maka diberi layanan apabila menteri turun perkataan turun. Yang ini makna nuzulan ni turun lah. Yang ini sesuai dengan apa yang mereka laksanakan. Kemudian kita sebut pada ayat yang ke-20. Iaitulah berkaitan dengan orang yang fasik. Jadi Ana sebut juga dalam slide ini sebagai pengulangan sebab dia berkaitan dengan ayat 21 dan juga ayat 22. Jadi kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat 20 ni, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan sebaliknya orang-orang yang fasik yang mana tempat kediaman mereka ialah neraka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini orang yang fasik sahaja, tak sebut orang yang fasik dan beramal wa amalus sayyiat sebagaimana disebutkan orang beriman. Ini orang beriman beramal soleh. Tapi orang fasik terus Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan maknanya balasan mereka adalah api neraka. Kerana orang yang fasik ni mereka bukan sekadar tidak beriman tetapi meninggalkan amal soleh. Dan setiap kali mereka ingin keluar maka dibalikkan lagi. Azab itu berlaku berulang kali. Dibalikkan lagi kejadian asal mereka kerana mereka menyangkakan kalau azab itu datang pada mereka pun azab itu datang sekali sahaja. Tapi sebenarnya di hari akhirat azab itu berbeza. Ini ketika mana ia datang, dia akan datang berulang kali. Dan setiap kali ia berulang, maka kesakitan yang dirasai itu tidak sama seperti mana sebelumnya. Dan kemudiannya kesakitan itu ditambahkan lagi dengan kehinaan dan juga sindiran dan dibiarkan mereka berada terus di dalam kesakitan tersebut. Jadi sebenarnya ayat ini, ayat 20 ini adalah gambaran Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan nanti tentang pada ayat 21 tentang azabil akbar. Iaitulah azab yang besar yang berada ataupun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Iaitulah yang pertama tadi, azab api neraka, fama'wahumun nar, yang mana disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-60 Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala in massathum. Ya, ini ketika mana angin nafhah. Ini angin panas bila kita bakar bakar apa-apa kan, maksudnya daun kering ke dan sebagainya kan. Jadi bila api dah membesar, kita nak dekat dengan api tu kita tak dapat dekat dengan api tu. Sebab apa? Sebab angin daripada api yang menolak tu pun kita dah rasa bahang itu. Sebut tentang bahang itu pun kita dah rasa panas. Allah kata bahang api neraka itu ketika mana ia masathum, dia kena sikit je kepada orang yang kufur ini, mereka akan kata celakalah kami. Ini belum lagi mereka jatuh di dalam api neraka, berada dalam api neraka dibakar. Belum lagi diazab dan disiksa, belum lagi. Tapi wala in massatuhum nafhatun, ya ini walaupun terkena sikit dah, masat ni maknanya dia macam lalu macam kita tiup kan. Angin tu datang sekali lalu sahaja. Maka dalam keadaan itu pun dah mereka mengatakan celakalah bagi diri kami kerana ia merupakan satu yang mengazabkan. Ini kan pula Allah kata fama'wahumun nar, yang mana dibakar di dalam api neraka.
Dan pada ayat tadi juga disebutkan tentang berulang kali. Iaitu Allah kata kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Yang ini berulang kali berlaku. Yang mana bila sesuatu yang berulang kali berlaku, ia tidak sempat untuk rehat. Yang ini dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Yang ini ketika mana kulit mereka itu terbakar, maka Allah Subhanahu Wa Taala gantikan balik kulit yang lain supaya mereka dibakar sekali lagi. Jadi macam saya sebutkan tadi, yang ini ketika mana seorang ditimpa musibah dalam keadaan dia mengetahuinya mungkin sakit, tapi ditimpa musibah dalam keadaan dia tak sangka. Sedangkan dia menyangkakan bahawa kekufuran itu maka azabnya adalah sekali sahaja, tetapi tidak. Mereka tidak dibenarkan untuk rehat. Bahkan setiap kali azab itu datang bertambah sakit. Dan ditambahkan lagi dengan fazuku. Yang ini rasakan. Yang ini dihina dan juga dibiarkan dalam siksaan. Maka datanglah ayat ke-21. Yang kita sambung pada hari ini, iaitu ayat ke-21. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan demi sesungguhnya kami akan merasakan mereka sedikit daripada azab dunia sebelum daripada azab yang besar di hari akhirat kelak, supaya mereka rujuk dan kembali bertaubat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebelumnya tadi yang saya sebutkan tentang azab pada hari akhirat itu adalah disebut sebagai azab yang besar, azabil akbar. Namun sebelum daripada mereka merasakan azab akbar itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberikan mereka merasai azab yang sedikit. Jadi kita akan sebut kenapa disebutkan sedikit. Adna ni sebenarnya azab rendah. Adna ni pada tahapan yang rendah lah adna. Sebab itu disebut dengan dunia. Ini menunjukkan kepada kerendahan. Dunia ini nilainya itu rendah. Adna. Dan sebenarnya lawan kepada adna ni adalah aqsa. Tinggi. Masjidil Aqsa kita sebutkan. Ini maksudnya kedudukannya yang tinggi. Jadi makna adna kalau kita tengok di sini sedikit daripada azab dunia. Maknanya azab dunia lah yang sebelumnya disebutkan tentang azab di akhirat. Jadi di dunia ni azab mereka melalui apa? Melalui bencana dan melalui beberapa perkara yang kita akan sebutkan selepas insya-Allah. Baik. Tafsiran umum. Pada ayat 21 ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut walanudhiqannahum minal azab, kami benar-benar akan mengazab orang-orang kafir dan para pembangkang itu dari azab yang dekat dan lebih ringan, iaitu azab di dunia berupa berbagai bencana dan malapetaka semisal kelaparan, terbunuh dan tertawan sebelum kedatangan azab yang jauh lebih keras, lebih besar dan lebih dahsyat, iaitulah azab hari kiamat. Hal itu supaya mereka sedar dan menyedari kesesatan mereka. Meninggalkan kesesatan mereka itu menuju kepada petunjuk dan bimbingan, meninggalkan kekafiran, beriman kepada Tuhan mereka, membenarkan dan percaya kepada Rasul mereka. Jadi tafsiran umumnya menyebutkan bahawa azabil adna itu adalah azab di dunia yang datang melalui pelbagai perkara. Kelaparan, yang ini terbunuh, tertawan, yang ini sebelum datangnya azab yang lebih besar, iaitu di hari akhirat. Supaya apa? Supaya mereka sedar. Yang ini perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang jauh ataupun menyimpang daripada bimbingan dan juga ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kalau kita tengok pada ayat ini,
Antaranya adalah berkaitan dengan walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Jadi disebutkan bahawa azab yang sedikit ini merujuk kepada azab dunia. Kerana azab dunia ini tidak terlalu dahsyat dan tidak berpanjangan. Kenapa kita kata tidak terlalu dahsyat? Kerana paling dahsyat pun azab di dunia ini adalah kematian. Maknanya ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan mereka akan diazab di dunia, kalau paling dahsyat pun, macam mana pun seorang itu diazab, dibakar, di sebagainya, tapi paling dahsyat pun adalah matilah. Dan mati itu hanya sekali sahaja. Dan mati itu bila dia dah mati, maknanya azab itu tak berpanjangan. Dia berhenti pada takat tu. Sebab tu disebut dengan adna. Cuma persoalannya di sini adalah dari sudut macam saya sebutkan tadi, bila kita sebutkan adna, maka lawannya sebenarnya adalah aqsa. Dan bila kita sebutkan akbar, maka lawannya asghar. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan walanuziqannahum minal azabil adna duna azabil aqsa? Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan walanuziqannahum minal azabil asghar dunal azabil akbar. Maknanya adna dengan akbar ni dari satu sudut kita tengok dia bukan kata lawan dia. Sebab adna ni macam saya sebut asalnya maknanya adalah satu benda yang rendah. Aqsa ni satu benda yang tinggi. Akbar maknanya satu benda yang besar. Asghar maknanya satu benda yang kecil. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan hikmah? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan azabil akbar berbanding azabil aqsa. Baik. Jadi bila kita tengok azabil adna, ini azab di dunia ini. Sebagaimana yang kita sebutkan, dia ada dua ciri, iaitu satu benda yang dekat. Kerana apa dekat? Kerana ia berlaku sebelum daripada kematian. Kalau kematian seorang macam kematian setiap daripada kita pun disebutkan sangat hampir kepada kita. Apatah lagi kalau azab itu nak diberikan kepada seseorang, maka ia juga disebutkan dekat. Sebagaimana Nabi SAW yang mana sebut kepada orang musyrikin Quraisy kan, ketika mana baginda berada di atas bukit Safa. Ini beliau mengatakan bahawa azab Allah Subhanahu Wa Taala telah hampir, sebagaimana pasukan berkuda yang mana datang nak menghapuskan kamu, nak membinasakan kamu, dan Nabi SAW sebut begitulah aku memperingatkan tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala yang hampir. Dia sebutkan azab di dunia ni dekat sebab apa? Sebab dia adalah ajil, dia adalah benda yang segera, yang akan berlaku sebelum daripada kematian manusia. Dan dia adalah sedikit ataupun kecil. Kita sebutkan sedikit ataupun kecil tadi kerana apa? Kerana dia tidak berpanjangan, dan paling dahsyat pun di dunia ini, macam mana pun bentuk balasan dan juga hukuman paling dahsyat ialah kematian. Dan bila berlakunya kematian, maka habislah azab tersebut. Dari sudut azab di dunia. Bukan habis azab maknanya tak di akhirat tak diazab lah, tidak. Jadi maknanya telah habislah azab di dunia. Adapun azab di akhirat juga mempunyai dua ciri. Satu, cirinya jauh, ajil. Kenapa jauh? Kerana manusia ini akan diazab, yakni selepas daripada kematian, yakni melalui alam barzah, melalui hisab, mizan, dan akhir sekali barulah datang azab selepas daripada dihitung amalan manusia. So akhirat, yakni berbanding dunia, mana akhirat ini jauh. Ini sebab apa? Sebab ia berkaitan dengan masa hadapan. Dunia berkaitan dengan masa sekarang.
Yang ni waktu sekarang yang kita berada. Dan besar ataupun banyak. Sebab apa besar dan sebab apa banyak? Jadi kita sebutkan dah antaranya ayat sebelum ni, iaitu pada ayat 20. Sebab tu saya ulang tadi ayat 20, iaitu yang besar kerana dari sudut besarnya azab, yang ni api neraka itu sendiri yang jauh lebih panas daripada api di dunia. Banyak, kenapa banyak? Kerana ia berpanjangan. Dia berlaku berulang kali. Dan tidak hanya kepada fizikal, ia juga berlaku azab kepada emosi ataupun emosi lah, dari sudut emosi orang yang diazab itu apabila dihina dengan perkataan rasakan. Baik. Jadi tujuannya, bila kita Allah Subhanahu Wa Taala sebut azabil adna dunal azabil akbar, kerana bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan azab, tujuannya adalah untuk menakutkan. Ini satu muhasabah kepada diri saya juga, dan juga sama kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi adakah bila kita membaca, yang ni dalam 2-3 minggu ni, membaca tentang ayat-ayat berkaitan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala, ia menyebabkan kita rasa takut. Menyebabkan kita rasa, adakah kita ini akan melepasi azab Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah begitu yakinnya kita apabila kita melalui titian sirat nanti, kita akan menepasinya dengan baik? Jadi sepatutnya bila kita membaca ayat-ayat berkaitan dengan azab, tujuannya itu sememangnya untuk menakutkan. Yang ini menakutkan kita. Sebagaimana yang kita sebutkan pada minggu yang lalu tentang dua sifat, iaitu khauf dan juga raja. Ini bila kita baca ayat-ayat berkaitan dengan azab, kita tinggikan sifat khauf itu. Maknanya kita tinggikan sifat rasa takut, takut-takut terjerumus. Maka kita mudah-mudahan dengan itu kita cuba mengelak melakukan dosa, ataupun kita mungkin tergelincir dalam dosa tapi kita cepat-cepat untuk mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika mana kita membaca azab-azab yang membaca ayat-ayat berkaitan dengan syurga dan sebagainya, kita tinggikan sifat raja. Jadi sifat pengharapan. Di mudah-mudahan kita tergolong daripada galangan orang yang mendapat nikmat tersebut. Baik. Jadi tujuan azab ini adalah untuk menakutkan. Maka di dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan walanuziqannahum minal azabil adna, kerana kenapa tak guna asghar? Kerana di dunia ini azab yang menakutkan itu adalah dari sudut dekatnya. Kalau kita sebut azab itu kecil, yang ini berbanding azab itu hampir, maka yang lebih akan menakutkan adalah dari sudut azab itu hampir. Ya, ini contoh kalau kita sebut tentang kematian. Orang yang mana mungkin merasai hampirnya kematian, mungkin Allah uji dari sudut mungkin sekarang ni kita ada kita hidup dalam suasana ada pandemik ni. Mungkin ada orang yang pernah duduk dalam ICU dalam keadaan diberikan oksigen tercungak-cungak, dan yang ni merasai hampir kepada kematian. Maka ketakutan kepada hampir kematian itu lebih berbanding apa yang akan dilalui selepas daripada kematian. Kerana benda yang hampir bukan sekadar benda yang berkaitan dengan azab, tapi benda yang berkaitan dengan ganjaran pun kita lihat sedemikian. Ya, ini contoh. Ya, ini kalaulah kita baru-baru kita ada undian ni di Melaka, pilihan raya negeri di Melaka PRN. Maka kadang-kadang kita tengok dalam pilihan raya ni, kita tak sebut pada mana-mana parti, mana kadang-kadang ada yang mana menggunakan cara memberi ganjaran yang ganjaran yang dekat, maknanya ganjaran yang sekarang ni maknanya bagi wang untuk undi. Bagi wang untuk undi. Walaupun nilai dia kecil je.
berbanding kalau kita mengundi kepada pihak yang salah, kan, akan memberikan efek yang lebih besar, kan. Yang ini di hari kemudian mungkin dari sudut sistem dan sebagainya, kan. Yang ini dari sudut kos cara hidup dan sebagainya. Tapi manusia ni sifatnya dia lebih suka benda yang segera tu, walaupun nilainya kecil. Yang ni dalam bab ganjaran pun benda yang segera, duit yang segera, berbanding mungkin kalau kalau tunggu sedikit masa mungkin dapat lagi banyak benda ataupun ganjaran. Tapi manusia ni sifatnya memang begitu, ajil, sifat yang bersegera, sifat tergopoh gapah. Maknanya benda yang dekat itu lebih disuka, ataupun kalau benda yang takut maknanya lebih ditakuti berbanding benda yang besar. Tapi benda itu jauh. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang azab di dunia ni dengan perkataan adna, tak sebut kecil. Sebab bila kecil ni dia akan nampak macam oh kecil je. Tapi disebutkan dengan perkataan azabil adna. Sebutkan dekatnya azab itu, maka kita akan jadi macam orang kata apa, kelang kabut kan. Jadi macam macam mana ni kan, benda dah nak dekat dah. Satu benda yang nak dekat ke tak kira lah kan. Kalau anak-anak kita mungkin exam ke apa ke dan sebagainya kan, benda yang dah dekat ni dia akan menimbulkan rasa cemas, rasa takut kan. Maka sebab itu disebutkan azabil adna berbanding azabil akbar. Berbanding azabil asghar. Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan azabil akbar? Sama tujuannya, itu adalah untuk menakutkan. Kerana azab di akhirat itu jauh dan besar. Disebutkan besar kerana kalau disebutkan jauh kan, maknanya akhirat selalu kita pun kadang-kadang kan kita sebut seolah kita rasa macam kematian ataupun akhirat tu jauh lagi daripada kita. Tapi bila kita sebut bahawa walaupun ia jauh tapi ia lebih besar berbanding apa yang kamu rasai sekarang, maka dia akan menimbulkan rasa ketakutan. Mudah-mudahan sebegitu. Jadi justru akhirat disebutkan azab yang besar kerana ia lebih menakutkan. Dia faham ni? Maknanya kenapa Allah SWT tak sebut azabil adna duna azabil asghar, azabil aqsa, kerana akbar. Di hari akhirat azab yang besar itu lebih kita rasa gerun berbanding kita disebutkan azabil aqsa, makna aqsa ni tinggi ataupun jauh kan, menyebabkan kita rasa tak apa, jauh lagi, ada peluang banyak lagi, tak. Tapi nak menyebutkan bahawa di sana lebih besar kan, azabnya berbanding di dunia sekarang ni yang lebih dekat yang kamu rasai sekarang. Itu maknanya. Baik. Dan apakah bentuk azab yang dikenakan kepada orang musyrikin di dunia? Apakah bentuk azab yang dikenakan oleh orang musyrikin di dunia? Antaranya adalah kelaparan dan juga ketakutan. Dan disebut sebagai amul maja'ah. Jadi amul maja'ah ni, tahun kelaparan ni, dia berlaku pada banyak kali lah. Pada zaman Sayyidina Umar pun ada berlaku. Namun yang kita maksudkan di sini adalah ketika mana Nabi SAW masih lagi berada di Makkah. Jadi kalau kita tengok ayatnya surah 44 ayat yang ke-10 dan 11. Yang ini surah 44 adalah surah Ad-Dukhan. Baik, saya kongsikan ayatnya di sini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Yani fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin, iaitu oleh itu tunggulah wahai Muhammad semasa langit membawa asap kemarau yang jelas nyata yang menyebabkan kebuluran yang dahsyat. Nampak dalam kurungan itu dia ada terjemahan tafsiriah, iaitu disebutkan tentang asap yang datang kemarau ni. Ada yang mengatakan asap dukhan ini yang datang pada waktu Nabi SAW ataupun ayat ini diturunkan. Maknanya asap yang mana real asap, ia ini menyebabkan
bumi ataupun langit itu tak nampak, tak menurunkan hujan yang menyebabkan berlakunya kemarau. Ada juga yang mengatakan dukhan ini maknanya asap yang bukan real, yakni maknanya asap seolah-olah pandangan mata manusia yang tak nampak jalan keluar. Ibarat dia ditutupi dengan asap. Ada dua lah tafsirannya. Ala kulli hal, kenapa dan apa yang berlaku adalah dari sudut berlaku pada waktu itu kemarau. Dan kemarau ini menyebabkan kepada kebuluran yang dahsyat. Ini bagi orang musyrikin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut yaghshan nas, yang akan menimpa seluruh keadaan manusia yang kafir itu. Hadza azabun alim. Yang mana akan menimpa seluruh orang kafir itu sehingga mereka akan berkata inilah azab yang sungguh menyakitkan. Ini berlaku di dunia ni. Berlaku di dunia. Maka apa yang berlaku, mereka kata Rabbana kshif anna annal azaba inna mu'minun. Pada saat itu mereka akan merayu dengan berkata, wahai Tuhan kami, hapuskanlah azab ini dari kami, sesungguhnya kami akan beriman. Ini mereka kata mereka akan beriman. Betul Allah jawab apa? Anna lahumuz zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Bagaimana mereka dapat beringat? Ini mereka kata mereka nak beriman itu, padahal mereka telah pun didatangi seorang rasul yang memberikan keterangan-keterangan yang cukup untuk mereka beriman. Maka summa tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Sekalipun demikian mereka juga berpaling ingkar daripada menerima keterangannya sambil berkata sesama sendiri, dia seorang yang diajar oleh bangsa asing dan dia jugalah seorang yang gila. Kemudian Allah kata inna kashiful azabi qalila innakum a'idun. Sesungguhnya kalau kami menghapuskan azab itu, sudah tentu kamu akan kembali kufur. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Selepas daripada, kalau kita tengok dari sudut riwayat, riwayatnya dia cerita tentang doa Nabi SAW kepada orang Quraisy. Doa yang bagaimana Nabi SAW doa ketika mana Nabi ditentang dari sudut emosi, fizikal dan dari sudut pelbagai aspek, maka Nabi doa, ya Allah bagilah mereka ini jadi seperti mana kaum Nabi Yusuf. Ini mereka berada dalam kelaparan sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Yusuf. Walaupun waktu Nabi Yusuf tu maknanya dari sudut berlaku kelaparan itu adalah disebabkan bukanlah azab kepada kaum Nabi Yusuf, tapi lebih kepada tafsiran kepada mimpi raja kan. Tapi cuma nak sebutkan bagaimana berlaku, nak sebut dahsyatnya berlaku kelaparan pada waktu itu, maka Nabi doa untuk jadi seperti itu pada orang Quraisy. Maka berlakulah sedemikian. Maka mereka berjumpa dengan Nabi, mereka kata doalah pada Allah untuk diangkat perkara ini, tetapi dan mereka kata mereka akan beriman, namun sebaliknya ketika mana ia diangkat mereka tetap berada di dalam kekufuran. Baik. Dan kemudian apakah bentuk azab yang dikenakan kepada orang musyrikin lagi? Iaitulah mereka akan dikalahkan dalam peperangan. Dalam surah yang sama pada ayat seterusnya Allah kata, yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah kalau kamu ulangi keingkaran kamu dan mereka memang pun mengulanginya, kamu akan diminasakan semasa kami timpakan kamu dengan paluan yang besar daripada pihak lawan kamu, yakni pihak orang muslimin. Sesungguhnya kami tetap akan menyeksa dengan azab yang seberat-beratnya. Maknanya di sini ada dua. Pertama, mereka akan dibalas kerana mereka selepas itu mereka ingkar lagi, maka dibalas dengan dikalahkan dengan pihak lawan. Yang disebutkan oleh Ibn Abbas bahawa maknanya adalah peperangan Badar. Batshatul kubra. Timpa paluan yang besar. Sebab itu kita sebut Badar al-Kubra kan. Ini paluan, satu
paluan yang besar. Ini ketika mana peperangan Badar. Jadi ini nak sebutkan tentang satu azab kepada orang musyrikin. Yang kedua adalah berkaitan dengan mukjizat Al-Quran. Yang ini menceritakan satu benda yang akan datang. Yang berlaku pada masa hadapan. Okey, baik. Kemudian, itu janji. Dan mereka juga disebut secara spesifiknya dibunuh, akan dibunuh dan juga dihina menjadi tawanan di dalam peperangan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Taubah ayat yang ke-14. Surah At-Taubah ayat yang ke-14. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Perangilah mereka, nescaya Allah akan menyeksa mereka dengan perantaraan tangan kamu. Tangan orang-orang yang beriman, tangan para sahabat. Dan Allah akan menghinakan mereka serta menolong kamu menewaskan mereka. Dan ia akan memuaskan hati orang-orang yang beriman. Jadi ayat ni menunjukkan bahawa kalau kita fikir kan, Rasul sebelum Nabi SAW didatangkan azab kepada mereka. Siapa yang datangkan azab? Allah Subhanahu Wa Taala datangkan azab secara direct, ataupun melalui tangan para rasulnya, macam Nabi Musa, maknanya mengazab Firaun melalui mukjizat yang diberikan belah laut. Jadi azab dan azab itu berlaku sekali dan hapus terus. Maknanya habis terus. Tapi azab yang diberikan kepada orang musyrikin ini adalah berupa tentangan dan kekuatan. Yang ini kita sebut tadi Batshatul Kubra, iaitu satu paluan yang besar yang mana mengenai orang Quraisy dalam bentuk peperangan. Sebab itu peperangan ini sebenarnya bukan semata-mata peperangan dengan orang musyrikin, tapi adalah dalam bentuk bentuk yang lain. Ia merupakan azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang musyrikin. Kerana melalui tangan-tangan para sahabat inilah yang mana mereka kalah, orang musyrikin ini kalah dalam peperangan. Jadi itulah bentuk-bentuk azab yang Allah Subhanahu Wa Taala kenakan, azabil adna. Yang kita sebut tadi kan, adna. Maknanya yang paling dahsyat pun adalah kematian. Dan ia tidak berlaku berpanjangan. Dia berlaku sekali, maknanya bila dah mati, habislah azab tu di dunia. Maka sebab itu disebutkan azabil akbar, itu lebih besar. Yang kita sebutkan tadi. Baik. Kemudian, la'allahum yarji'un. Apa makna la'allahum yarji'un? Baik. Bila kita sebutkan la'allahum yarji'un, yang ini kalau kita tengok dari sudut terjemahan di sini, maknanya kami akan merasakan mereka sedikit daripada azab dunia sebelum azab yang besar di akhirat, supaya mereka rujuk kembali bertaubat. Ini seolah ia datang, perkataan la'allahum ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La'allahum yarji'un. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran, perkataan la'alla ini digunakan dengan maksud taraji. Taraji ni apa? Raja, iaitu pengharapan. Jadi ia mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pengharapan ini adalah dari satu bentuk sesuatu yang tidak diketahui. Jadi macam kita sebutkan tadi, kenapa ketika mana disebutkan tentang ayat-ayat syurga, kita berharap kan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tinggikan rasa pengharapan tu kerana kita tak tahu lagi sama ada kita berada dalam syurga, mudah-mudahan, ataupun sebaliknya, na'uzubillah kan. Jadi maknanya bagi kita patutlah kita taraji, patutlah kita berharap. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala mustahil, sebab berharap ini adalah menunjukkan kepada sesuatu yang tak diketahui. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tahu, ya ini pengakhiran
mereka itu sama ada mereka nak kembali bertaubat ataupun tidak. Kan? Maka ketika mana kita melalui ayat-ayat yang berkaitan dengan taraji ini, kan? Ini dengan perkataan la'alla ini, pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia bermaksud maksud tidak membawa kepada maksud lazim. Dalam erti kata yang lain, iaitu dia boleh terjadi dan tidak dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai pengetahuan akannya. Maknanya, kalaulah mereka nak kembali bertaubat selepas daripada azab-azab tadi, antaranya siapa yang kembali bertaubat? Macam Abu Sufyan, kan? Yang ni maknanya dia kembali bertaubat. Ada tak yang tak bertaubat? Ada. Yang terus dibunuh, mati. Yang mana kembali bertaubat ataupun yang terus dibunuh, macam Abu Jahal dan sebagainya, semuanya itu di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan. Ini kalau kita terjemahkan makna la'allahum yarji'un ni, maknanya ayat ini nak sebutkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala akan merasakan kepada mereka siksaan yang dekat dan ringan seperti yang dilakukan oleh orang yang mengharapkan pihak yang disiksa itu sedar dan insaf. Maknanya kalau orang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah mereka menyiksa seseorang pun, harap daripada siksaan itu adalah sedar dan juga insaf. Ini pengharapan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala terhadap azab ini adalah mereka kembali bertaubat. Tetapi kalau mereka tak kembali bertaubat, maka ia juga tidak ada kesan apa-apa pada kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ayat yang kita sebutkan sebelum ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dah, iaitu inna kashiful azabi qalila innakum aidun. Jadi sesungguhnya kalaulah kami hapuskan azab itu, yang ini disebut, kalaulah kami hapuskan, sudah tentu kamu akan kembali. Maknanya sebelum daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat dukhan, mengangkat kelaparan, itu Allah dah tahu dah bahawa mereka ini tidak akan beriman dan mereka akan kembali kufur. Walaupun mereka mengatakan bahawa mereka akan beriman. Dan seolah la'allahum yarji'un, seolah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kami melakukan hal itu supaya ada orang berkata, maknanya orang yang tengok orang yang disiksa tu, mudah-mudahan mereka sedar dan insaf kerananya. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih summa a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberikan ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya dan tetap mengingkarinya. Sesungguhnya kami tetap membalas. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini faktor pada azab yang ditimpakan kepada manusia itu adalah kerana kezaliman manusia itu sendiri. Wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih summa a'rada 'anha. Baik. Tafsiran umum. Ya, ini tidak ada suatu orang pun yang lebih zalim dibandingkan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkannya dengan ayat-ayat Al-Quran dan mukjizat-mukjizat para rasulnya. Telah menerangkan, menjelaskan dan memaparkan ayat-ayat dan mukjizat-mukjizat itu kepadanya. Yang ini maknanya setelah dah diberikan laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, apa yang mereka buat, fahum la yu'minun, iaitu setelah itu dia meninggalkannya, mengabaikannya, mengingkarinya, menolaknya, berpaling daripadanya, mencampakkannya dan tidak memperdulikannya, seakan-akan dia tidak mengetahui. Ini yang kita sebut sebagai makna kufur, iaitu setelah mendengar, mengetahui kebenaran tetapi mereka tidak mempedulikan. Kami akan melakukan pembalasan dengan pembalasan yang paling keras terhadap orang-orang yang kafir, yang ingkar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala serta gemar melakukan kemaksiatan dan juga kemungkaran. Baik. Jadi kalau kita tengok pada ayat ini,
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Jadi kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang yang waman azlam, yang lebih zalim itu mimman zukkira bi'ah, yang mana mereka ini disebutkan zukkira, yang kita sebut dengan adanya syeddah itu menunjukkan bahawa peringatan itu berlaku berulang kali. Jadi ini adalah lawan ataupun respon yang berbeza berbanding orang-orang beriman. Sebagaimana kita sebut pada ayat 15 yang menjadi ayat utama dalam surah As-Sajdah ni, iaitu innama yu'minu biayatina allazina idza zukkiru biha. Zukkiru biha. Ini diingatkan tentang ayat-ayatnya kharru sujjada. Jadi itu bagi orang beriman. Saya sebut dengan ada 3 respon, yakni sujud, tasbih, tahmid dan juga tidak sombong. Tapi orang-orang yang tidak beriman, orang yang kufur ingkar ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih. Yang ini dibentangkan kepada mereka summa a'rada anha, maka mereka akan berpaling daripadanya. Ya, ini apa yang dibentangkan, bukti-bukti Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan sekadar nikmat. Makna kata Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar dalam bentuk kenikmatan. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rezeki, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan tanaman daripada bumi yang tandus, yang Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan balik tanahnya, dan pelbagai bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebagai bentuk bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar nikmat, tapi azab yang kita sebutkan tadi, azabil adna. Yang ini pembuktian demi pembuktian dalam bentuk nikmat ataupun dalam perkara-perkara yang luar kebiasaan, mukjizat-mukjizat kita sebut tadi. Mukjizat Rasul. Kalau kita tengok tafsiran, dibawakan bentuk-bentuk mukjizat Nabi SAW, antaranya pembelahan bulan dan sebagainya. Ini nikmat satu. Yang kedua, perkara-perkara luar biasa yang berlaku kepada Nabi SAW untuk membuktikan kenabian. Yang kedua. Dan yang ketiga adalah dari sudut ancaman azab tadi, iaitu ancaman ketika mana mereka lapar, ancaman ketika mana kalah dalam peperangan Badar. Yang ini masih lagi nak membalas dendam dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Khandaq. Yang ini maknanya menunjukkan mereka ini adalah orang yang zalim, yang ini berpaling daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Fussilat. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Yang ini kami akan menunjukkan, memperlihatkan ayat. Ayat ni maknanya sama ada ayat kauniyah, ini bukti-bukti yang kita sebutkan tadi tentang penciptaan, dan bukti-bukti kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Jadi penciptaan kita dah sebutkan tentang bagaimana bumi ini berubah daripada kemarau kepada boleh diambil manfaat daripadanya. Kemudian dari sudut kebenaran ayat Al-Quran berkaitan dengan yauma nabtishul batshatal kubra, ayat menceritakan mereka akan dikalahkan melalui paluan yang besar. Semua itu telah ditunjukkan kepada mereka fil afaq, bahkan tidak hanya pada mereka, tapi fil afaq. Ini maknanya afaq ni ufuqi. Maknanya dah banyak benda, seolah macam tak berkesudahan. Banyak perkara telah disebutkan, bahkan pada diri mereka, wa fi anfusihim. Peringatan tu telah ada. Ini ayat-ayat dalam awal kita ambil dalam surah Sajadah kan, berkaitan dengan penciptaan manusia dan sebagainya. Kerana daripada penciptaan manusia itu, wa fi anfusihim, itu ada juga bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa respon mereka? Summa a'rada anha, mereka berpaling daripadanya.
Maka perbuatan berpaling itu adalah satu perbuatan yang zalim pada diri mereka sendiri. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak terkesan dengan perbuatan buruk manusia, hatta kebaikan sekalipun. Yang ini yang kita kena faham tentang dosa. Jadi apabila kita melakukan dosa, tak kisahlah dosa besar ataupun kecil, dia bukan kaitannya sama ada besar ataupun kecil, tapi kepada siapa kita melakukan dosa tersebut. Ini kerana apa? Bila kita melakukan kezaliman, sebenarnya melakukan kezaliman kepada diri sendiri. Ini bila kita bermaksiat, maknanya kita melakukan kezaliman kepada diri kita sendiri. Kerana yang nak menanggung siksaan, balasan kepada keburukan yang kita lakukan adalah diri kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tak terkesan pun dengan keburukan manusia. Hatta kalau manusia ni buat baik, tidak menambahkan apa-apa kepada keagungan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut waman azlam mimman. Ini kezaliman itu adalah pada diri mereka sendiri. Bahkan disebutkan azlamu dengan lebih zalim kerana segala bentuk pembuktian telah dikemukakan. Kita sebutkan tadi nikmat, azab, satu benda yang luar biasa, semua telah ditunjukkan. Kalau dalam surah Yasin saya sebutkan bahawa bukti-bukti hidayah ini dia datang daripada 3 arah. Jadi arah yang pertama adalah daripada arah hadapan. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Yasin ayat yang ke-9, bahawa bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ini boleh datang daripada arah hadapan, iaitu Allah membentangkan nikmat-nikmatnya, yang ini berupa penciptaan langit, bumi dan sebagainya, dan keberadaan Nabi SAW bagi orang Quraisy. Yang ini Nabi berada di hadapan mereka, bersama dengan mereka. Mereka melihat Nabi. Dan jalan hidayah daripada belakang adalah iaitulah sejarah-sejarah. Jadi sejarah-sejarah orang-orang yang terdahulu yang datang, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan ataupun binasakan disebabkan kekufuran mereka untuk mereka mengambil peringatan. Disebutkan juga. Maka selepas ini nanti, lepas ayat 22 ini, datangnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang sejarah juga. Ini cerita tentang kaum Nabi Musa. Jadi sejarah itu sepatutnya kita mengambil iktibar daripadanya untuk mendapat hidayah. Dan yang datang daripada atas adalah iaitulah Al-Quran, yang mana Al-Quran ini menyebutkan tentang kebenaran risalah dan sebagainya, dan kebenaran apa yang berlaku kepada mereka, antaranya tadi mereka akan dikalahkan. Maka semua bentuk ataupun pintu hidayah, jalan hidayah itu telah dibentangkan kepada mereka, tapi mereka masih lagi menolaknya. Itu sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut waman azlam, yang lebih zalim. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut inna minal mujrimina muntaqimun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap membalas bagi orang-orang yang mujrim ini dengan azab yang besar. Muntaqimun ni makna azab yang besar, iaitulah azab di hari akhirat. Baik. Jadi satu perkara kalau kita tengok di sini yang disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, disebut dia datangkan satu riwayat daripada penafsiran ayat ini, iaitu kata Ibn Jarir dalam At-Tabari disebutkan, dan Ibn Abi Hatim meriwayatkan daripada Mu'az bin Jabal. Ini ada 3 perkara yang menyebabkan seorang itu tergolong daripada kalangan mujrim. Sebab hadis menyebutkan perkataan mujrim. Salatun man fa'alahunna faqad ajram. Ini ada 3 perkara yang barang siapa melakukannya maka sungguhnya dia telah melakukan kejahatan, jenayah. Man aqada liwa'an fi ghairi haqq aw aqqa walidayhi aw masya ma'a zalimin liyansuruhu faqad ajram. Yaqulullahu ta'ala inna minal mujrimina muntaqimun. Ini sebagai salah satu riwayat lah daripada pentafsiran daripada ayat-ayat ini. Iaitu disebutkan bahawa yang pertama yang disebutkan mereka yang melakukan jenayah kejahatan itu adalah yang pertama, barang siapa yang mengikat panji untuk selain kebenaran.
Yang ini maknanya memerangi orang yang tidak boleh dia perangi. Makna kata dia berada pada kelompok orang-orang yang mana memerangi perkara yang benar. Maaf, dia berada dalam kelompok orang yang memerangi orang yang benar. Jadi maknanya dia berada dalam pihak lawan lah. Pihak musuh yang memerangi kebenaran. Jadi dia mengangkat panji selain daripada kebenaran. Yang dia bermusuh dengan kebenaran. Jadi di sini kalau kita tengok, kita hari ini bila kita berlaku orang kata apa, banyak perselisihan, terutamanya berkaitan dengan pegangan ataupun aliran. Aliran lah, lebih kepada aliran. Ada di Malaysia kita, ada aliran yang kita kata kalau dari sudut akidahnya, ilmu akidahnya, aliran Asy'ariyah Maturidiyah, ada sudut alirannya, aliran yang kita katakan aliran Salafi dan sebagainya. Jadi kadang-kadang bila bertembung perkara-perkara berkaitan dengan sama ada mana-mana aliran ini, ada kecenderungan untuk mengiyakan setiap apa yang dilakukan oleh mana-mana aliran. Ini bukan melihat kepada kebenaran, tapi melihat kepada hang yang mana. Kalau hang aku akan backup. Tapi kalau hang bukan hang aku, macam mana kalau hang betul pun aku akan tetap kata hang salah. Yang ni yang disebut sebagai salah satu bentuk asabiyah. Yang ini kita menolong saudara kita untuk melakukan kezaliman walaupun dia salah. Kalau kita berada di dalam pasukan ataupun kelompok orang yang menentang kebenaran, sedangkan yang benar, kebenaran itu mungkin di pihak lawan ataupun orang kata apa, pihak kita memang ada melakukan kesilapan, maka sepatutnya kita berpegang kepada kebenaran. Kalau tidak, kita termasuk dalam kalangan orang yang disebutkan sebagai mujrim. Yang kedua, atau derhaka kepada kedua orang tua. Ini disebutkan betapa besarnya orang ibu bapa ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang ini Allah menggandingkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini jangan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan terhadap ibu bapa. Dalam satu ayat menunjukkan betapa orang yang benar-benar beriman itu adalah orang yang mana dia menjaga kedua orang tua dia. Atau berjalan di pihak orang yang zalim untuk menolong dan mendukungnya. Dalam surah Hud, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang larangan untuk cenderung kepada orang yang zalim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Ya, ini janganlah kamu cenderung. Ini bukan sekadar menolong. Kalau cenderung pun tak boleh. Ini kan pula kalau dia menolong ataupun mendukung orang-orang yang melakukan kejahatan, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut inna minal mujrimina muntaqimun. Baik. Jadi kalau dalam konteks ayat sini tadi, makna kata telah disebutkan tentang kebenaran, mereka berpaling daripada kebenaran. Bahkan mereka bersama dengan orang-orang yang memusuhi Nabi SAW, orang Quraisy yang mana mereka berpakat dengan orang Yahudi, berpakat dengan orang Arab Badawi untuk memerangi Nabi SAW. Maka mereka ini adalah daripada kalangan orang yang disebut sebagai mujrim. Baik. Baik. Kemudian kita masuk pada ayat ke-23 dan ayat yang ke-25. Yang mana ayat 23 nanti kita sebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Nabi Musa alaihi salam. Iaitu berkaitan dengan risalah Taurah yang mana diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan kenapa tiba-tiba datang cerita tentang Nabi Musa ini? Ya, ini nak sebutkan tentang hubungan dua risalah ini
yang mana penurunan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam dan bagaimana sikap orang Yahudi kepadanya. Ini makna orang Yahudi Bani Israel ketika mana Nabi Musa lah, bukan Yahudi waktu zaman Nabi. Kerana surah ini adalah surah Makiyah kita sebut kan. Baik. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Walaqad atayna Musal kitab fala takun fi miryatin min liqa'ih wa ja'alnahu hudan li bani Israil." Dan demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat sebagaimana kami berikan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad. Maka janganlah engkau ragu-ragu menyambut dan menerimanya. Dan kami jadikan kitab Taurat itu hidayah petunjuk bagi kaum Bani Israel. So, kalau kita tengok apa hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah kerana nak sebutkan tentang adanya hubungan antara dua risalah. Mana risalah yang dibawa oleh Nabi SAW sama risalah yang dibawa oleh Musa. Tentangan yang dihadapi oleh Nabi Musa AS akan berlaku sama tentangannya kepada Nabi SAW. Bahkan kalau kita tengok Nabi Musa ni, tentangan yang berlaku kepada baginda dahsyat. Satu, tentangan daripada orang yang tak beriman dengan Nabi Musa, iaitu Fir'aun. Mana Fir'aun tak beriman dengan Nabi Musa, maka Fir'aun juga menentang Nabi Musa, menyakiti baginda. Bani Israel yang beriman dengan Nabi Musa, ini maknanya mereka mengatakan Nabi Musa itu Nabi, tetapi mereka juga menyakiti Nabi Musa. Macam contoh nak masuk ke bumi Palestin, Nabi Musa ajak untuk masuk bumi Palestin, mereka kata apa? Pergilah engkau dengan Tuhan kau untuk pergi berperang, kami tunggu sini. Selagi mana yang disebutkan dengan kaum yang jabbar, mereka yang berbadan sasa tubuh yang besar tu, kalau mereka tak keluar kami takkan masuk. Kau pergilah. Jadi menyakiti Nabi Musa. Sewaktu selepas daripada Firaun ditenggelamkan, Allah datangkan makanan. Mereka tanya, ini je ke makanan? Tak ada ke yang sedap-sedap sikit? Wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin. Kami ni tak sabar ni. Rasa tak cukup dengan satu makanan. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqiha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Yang ni doakanlah ni, turunkan lagi ni. Maknanya banyak perkara yang mereka menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Jadi nak sebutkan bagaimana Nabi Musa disakiti, ditentang, disebabkan risalah yang dibawa. Begitulah juga Nabi SAW akan disakiti dan ditentang disebabkan risalah yang dibawa. Kenapa? Kedua-dua risalah itu ada hubungannya, iaitu dari sudut benarnya ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di sini kalau kita tengok kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi Musa, tak memilih Nabi Isa ataupun nabi-nabi yang lain. Bahkan dalam Al-Quran, cerita yang paling banyak adalah Nabi Musa AS. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok dalam siri ataupun ada join siri tadabbur kisah Al-Anbiya, ataupun ada yang membeli buku Kompas Anbiya daripada yang ditulis oleh Ustaz Syari daripada Tadabbur Center. Jadi dalam tu disebutkan kisah Nabi Musa ini sebanyak 7.2% daripada keseluruhan Al-Quran. Manakala kisah-kisah Nabi yang lain dalam 0. berapa persen ataupun 1-2% saja. Maksudnya banyak betul kisah Nabi Musa ni. Kenapa kisah Nabi Musa ni selalu dibentangkan? Antaranya adalah Nabi Musa dengan Nabi SAW itu hampir, walaupun tidaklah hampir Nabi Isa dan Nabi Musa, Nabi SAW, tapi waktunya itu agak hampir. Yang kedua adalah dari sudut tadi, tentangan dan sejarah kehidupan Nabi Musa dengan Nabi SAW ni hampir sama.
Ada yang dikatakan bahawa Nabi Musa ketika mana dia daripada Madian pergi daripada Mesir pergi ke Madian itu pada umur 30 tahun. Yang ni duduk di Madian selama 10 tahun, yang ni umur 40 tahun. Jadi selepas dia nak balik ke Mesir tu, kemudian dia angkat menjadi Rasul sama umurnya dengan Nabi SAW. Nabi pun keluar ke Madinah lebih kurang 10 tahun sebelum Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan kegemilangan kepada Nabi SAW. Jadi banyak persamaan di antara Nabi Musa dan juga Nabi SAW. Dan paling penting kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak pilih Nabi Musa, tak menyebutkan kisah Nabi Musa, disebutkan oleh Al-Imam Ar-Razi, disebut bahawa Nabi Isa ni tidak diakui kenabiannya oleh Bani Israel, tetapi oleh orang-orang Yahudi. Tetapi orang Nasrani, mereka mengakui kenabian Nabi Musa. Faham tak? Nah, orang Yahudi tak mengakui kenabian Nabi Isa. Tapi Nasrani mengakui kenabian Nabi Musa. Maka bila Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyebutkan tentang Nabi Musa, seolah-olah nak sebutkan tentang Nabi yang diperakui oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan Nabi yang diperakui oleh orang Yahudi dan Nasrani ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut membawa ataupun datang dengan membawa risalah. Maka sebab itu, risalah itu pula mempunyai hubungan dengan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka kalau kamu mengatakan kamu beriman dengan Nabi Musa, memperakui Nabi Musa, tak kiralah kamu daripada orang Yahudi ataupun Nasrani, sepatutnya kamu beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi nak sebutkan itu hubungan dua risalah. Yang ini dari sudut kenapa tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan tentang kisah Nabi Musa dengan menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kitab. Yang mana kitab itu mempunyai hudan di Bani Israel. Baik. Kita tengok tafsiran secara umum bagi ayat ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak memberitahu kepada hamba-Nya dan Rasul-Nya, iaitu Nabi SAW, bahawa dia memberi kepada Nabi Musa kitab Taurat. Kerana itu, wahai Muhammad, janganlah kamu rasa ragu perihal dirimu diberikan kitab. Makna kata, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Nabi SAW kitab, yang sebelumnya daripada kalangan Nabi-Nabi yang terdahulu pun diberikan kitab, maka tak perlu rasa ragu. Kalau kita tengok kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi Musa, Nabi SAW dalam surah Yasin, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad salah seorang daripada rasul yang diutuskan. Kenapa perlunya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada Nabi SAW bahawa kamu adalah salah seorang rasul, kamu adalah seorang yang diberikan kitab sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu yang diberikan kitab. Ini kerana bila berlaku tentangan kepada Nabi SAW, hatta kalau kita pun kita nak bawa satu bentuk ataupun satu mesej kebaikan, dan kita yakin bahawa benda itu adalah benda yang baik. Tapi bila kita bawa satu benda yang baik, berlaku tentangan. Biasalah, berlaku tentangan tu biasa. Tapi cuma tentangan itu semakin hari semakin bertambah pula tentangan tersebut. Orang semakin menentang dan semakin kuat pula penentangan tersebut, maka mungkin kita fikir, betul ke apa yang kita buat ni? Ini maknanya kita ada timbul rasa keraguan terhadap, mungkin ada cara kita yang tak kena, mungkin ada benda yang tersalah sikit dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak membetulkan keadaan sedemikian dengan Allah kata apa? Kamu jangan ada rasa keraguan, yakni sebagaimana Nabi Musa AS diberikan kitab Taurat yang terdahulu, dan begitulah kamu juga akan diberikan Alkitab, yakni kamu diberikan Alkitab, iaitulah Al-Quran. Kerana sesungguhnya kami yang memberi kamu Al-Quran, sebagaimana kami memberikan Nabi Musa kitab Taurat
Karena itu kamu bukanlah model yang baru dan pertama di antara para rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Surah Al-Ahqaf ayat 9. Okey, tafsiran umum. Baik. Jadi hubungan antara dua risalah ini, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, jadi ada dua apa nama? Dua bahagian hubungan risalah ini. Satu dari sudut kedua-dua risalah ini mempunyai misi dan tugasnya yang sama, iaitu kitab Taurat dijadikan sebagai petunjuk, dan juga kitab Al-Quran pun disebutkan hudan linnas dan hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Pembimbingan dan panduan kepada Bani Israel, kitab Taurat, dan begitulah Nabi SAW diberikan Al-Quran menjadi sebagai pembimbing, pemandu umat ni dengan untuk memahami Al-Quran. Baik. Jadi ayat ini secara tidak langsung juga memberi provokasi kepada orang-orang musyrik. Kenapa memberi provokasi kepada orang musyrik? Kerana dalam surah Luqman, Allah ceritakan tentang bagaimana salah seorang pemimpin besar orang Quraisy ni yang bernama Nadir bin Haris. Dia ni apa yang selalu dia buat adalah dia ni pergi mengaji dengan orang-orang Yahudi. Yang ni ambil pengetahuan daripada orang Yahudi. Tujuannya adalah untuk menentang Nabi SAW. Tujuannya adalah untuk menentang, bukan nak beriman, tapi nak menentang Nabi SAW. Jadi banyak benda yang mereka ketahui tentang agama ni selepas daripada kedatangan Nabi SAW adalah melalui orang Yahudi. Yang sebelumnya mereka tak kisah pun tentang agama ni sebelum datangnya Nabi SAW. Tapi nak sebutkan tentang sumber pengetahuan mereka terhadap agama, yang ini agama terdahulu, agama Samawiyah ini daripada orang Yahudi itu, yang mana Rasul kepada orang Yahudi ataupun Bani Israel itu sendiri adalah Nabi Musa yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan Nabi Musa itu disebutkan diturunkan kepadanya Taurah, dan Taurah itu mempunyai petunjuk sebagaimana Al-Quran. Maka sepatutnya kalaulah kamu merujuk kepada orang Yahudi yang mereka ini diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan datang bersamanya Rasul Nabi Musa, maka sepatutnya kamu membenarkan apa yang dibawakan oleh Nabi SAW. So nampak dari sudut logiknya, membenarkan, mengimani dan percaya kepada risalah tersebut kerana ada keserupaan di antara kedua risalah tersebut, serta tugas dan misinya pun sama. Bahkan ayat ini juga secara tak langsung menjadi hujah kepada orang Yahudi nanti. Maknanya ketika mana mungkin dibacakan semula ayat ini, ketika mana berada di Madinah, ini hujah kepada mereka bahawa sepatutnya mereka juga beriman sebagaimana orang manusia yang lain. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut ada hubungan di antara risalah Nabi SAW dengan risalah Nabi Musa AS. Dan kita sebutkan tadi, hubungan antara dua risalah ni bukan dari sudut misi dan visi dan tugasnya sahaja, tapi dari sudut nak menghiburkan hati Nabi SAW dan menghilangkan kesedihan yang mendalam yang beliau rasakan lantaran sikap berpaling kaumnya daripada risalah Nabi SAW. Hal ini seperti mana Nabi Musa juga menghadapi berbagai sikap yang mana mereka tidak respect dan juga gangguan daripada kaumnya. Seperti perkataan mereka yang menyindir baginda yang tersebutkan tadi, dan dari sudut perbuatan mereka pun, yakni mereka menyembah patung anak lembu ketika mana Nabi Musa berpergian selama lebih kurang 40 hari dalam kisah tu kan. Jadi nak sebutkan tentang kedua-duanya mempunyai hubungan di antara satu sama lain. Baik. Cuma pada ayat fala takun fi miryatin min liqa'ih, kalau kita tengok terjemahan dia di sini, walaqad ataina Musal kitab, yang ini kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, maka janganlah engkau ragu-ragu menyambut dan menerimanya. Makna kata janganlah ragu-ragu dan menyambut dan menerima Al-Quran itu.
kitab Al-Quran itu. Kalau tengok tafsiran pun maknanya janganlah kamu ragu perihal dirimu yang diberikan Alkitab. Itu salah satu tafsiran. Tapi fala takun fi miryatin min liqa'i, ini ada dua tafsiran. Satu yang kita sebutkan tadi, yang nombor dua, ini Nabi SAW diberikan kitab sebagaimana Nabi Musa AS diberikan kitab. Yang kedua adalah Nabi SAW juga dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam riwayat, dan tafsir Ibn Katsir ada membawa ke riwayat bahawa antara maksud fala takun fi miryatin min liqa'ih, jadi jangan kamu ragu kerana kamu bertemu dengan Nabi Musa AS. Kita tahu bahawa antara Nabi-Nabi yang Nabi SAW bertemu ketika mana berada di langit, lapisan-lapisan langit itu antaranya adalah Nabi Musa AS pada malam Mi'raj. Ini maknanya jangan kamu ragu dari sudut risalah yang kamu bawa, kerana risalah yang kamu bawa ada hubungannya dengan risalah Nabi Musa. Sebagaimana Nabi Musa itu benar, iaitu kamu pernah pun menjumpa dengannya pada malam Mi'raj. Itu maksud dia. Ataupun yang kedua tadi, ini berdasarkan kefahaman tadi, maknanya jangan kamu ragu dari sudut kitab yang diberikan kepada kamu, sebab sama misinya, iaitu nak membawa kepada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang ada di dalam Taurat. Baik. Kemudian ini ayat yang penting, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan daripada kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami, selama mana bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu, serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Baik. Kalau kita tengok di sini, kata Ibn Taymiyah disebutkan bahawa bis sabri wal yakin yanalu a'immat. Jadi dengan kesabaran dan juga keyakinan, maka di situlah dapatnya kunci kepimpinan. Ini nak menjadi seorang pemimpin. Tapi nak sebutkan bahawa orang Bani Israel ini, nak sebutkan mereka ini sentiasa didatangkan seorang pemimpin, sama ada daripada kalangan Rasul ataupun datang daripada kalangan Nabi, ataupun bukan Rasul dan Nabi tapi daripada kalangan orang-orang soleh daripada kalangan mereka. Setiap mana mati seorang pemimpin ataupun seorang Nabi, akan didatangkan Nabi yang lain ataupun pemimpin yang lain. Jadi apa ciri kepimpinan yang ada pada Bani Israel, pemimpin Bani Israel itu adalah yahdu Nabi Amrina. First sekali adalah mereka itu membimbing kepada kaumnya masing-masing kepada hukum agama kami. Jadi bermakna kalau orang yang nak memimpin kepada hal keagamaan, maka sepatutnya dia juga orang yang mana dipimpin terlebih dahulu sebelum daripada dia memimpin. Maknanya dia sendiri berusaha untuk memahami ataupun mendapatkan hidayah tersebut. Lamma sabaru, dan dalam keadaan dia bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. So di sini ada 3 syarat. Nanti kita akan sebut selepas ni. Baik. Kita tengok dulu tafsiran secara umum. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan antara Bani Israel itu pemimpin-pemimpin yang menyuruh manusia kepada kebaikan dan juga iman dengan izin, taufik dan pertolongannya kepada mereka. Ciri pemimpin itu adalah sabar dalam menjalankan dan mematuhi agama mereka. Maknanya mereka sendiri berusaha untuk mencari ataupun mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Membenarkan dan mengikuti rasul-rasul mereka. Juga kerana kesabaran dan ketabahan mereka dalam menghadapi ujian yang mereka alami di dunia. Maknanya kesabaran itu tidak hanya dalam hal kepimpinan, dalam hal ketaatan kepada agama, tapi juga dalam perkara keduniaan. Seperti penindasan, perhambaan. Maknanya ditindas, diperhambakan oleh Firaun terhadap mereka. Kita tahu misi Nabi Musa AS ketika mana dia diutuskan kepada Firaun ada 2. Satu,
ajak Firaun kerana dia adalah tagha. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia melampaui batas. Yang kedua adalah untuk membebaskan Bani Israel daripada cengkaman Firaun, hanya bebaskan Bani Israel daripada diperhambakan. Itu dua misi yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi orang yang sabar terhadap penindasan, sabar terhadap perhambaan ini adalah mereka yang layak untuk menjadi pemimpin. Tambahan lagi, mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul membenarkan dan meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi bukti petunjuk akan keesaan dan kekuasaannya. Jadi di sini terkandung dari sudut isyarat dan implikasi lain bahawa Al-Quran itu adalah petunjuk dan panduan bagi manusia seperti halnya Taurat, bahkan para pengikut Al-Quran itu menjadi juru dakwah ataupun kita katakan da'i lah, yang tulus dan juga bersungguh-sungguh. So kita sebutkan dari sudut ayat ini nak menggambarkan tentang ada hubungannya di antara hidayah dan juga a'immah. Ini hidayah dan juga kepimpinan. Mana kata hidayah ni yang datang daripada Al-Quran atau bagi orang Bani Israel yang datang daripada Taurat, yang ini sepatutnya ia mentarbiah manusia itu menjadi pemimpin. Jadi menjadi pemimpin ni tuan-tuan dan puan-puan bukan bermakna menjadi menteri, bukan bermakna menjadi orang kata apa wakil rakyat, tak. Menjadi pemimpin ni sebagaimana kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Menjadi pemimpin orang-orang beriman. Makna kata dia yang membawa panji-panji keimanan, yang memimpin masyarakat yang lain untuk sama-sama untuk beriman ataupun kembali kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hidayah sepatutnya dia menjadikan seorang itu menjadi pemimpin. Dan apabila dia memimpin, dia menyebarkan kebaikan, yakni dakwah, maka dakwah itulah yang akan merubah masyarakat. So syarat kepada kepimpinan yang disebutkan dalam ayat ini ada 3. Yang kita tambah daripada sabar dan yakin tadi, iaitu yang pertama sekali, iaitu dia sendiri mesti mendapat hidayah sebelum dia nak sebarkan ataupun membimbing orang lain kepada hidayah. Dan jalan hidayah ini adalah melalui apa? Ilmu dan juga tazkiyah. Sebab itu peranan Nabi SAW selalu disebutkan apa? Antaranya disebutkan oleh Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Yani yu'allimul kitab, hikmah dan yuzakkihim. Maknanya hidayah itu nak diperolehi adalah melalui jalan ilmu. Tapi jalan ilmu sahaja tak cukup. Kerana ilmu di sini. Tapi mesti melalui jalan tazkiyah. Mana kata ketika mana kita pun, yang saya sebut pada diri saya sendiri, yakni ketika mana kita membincangkan ayat-ayat Al-Quran ini untuk kita memperoleh hidayah daripada ayat Quran, kita nak rasa tadi yang kita sebut tentang ayat-ayat berkaitan dengan azab itu, dia tidak boleh hanya sekadar ilmu. Ini sekadar pengetahuan yang saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya hanya mampu memberikan dari sudut ilmu pengetahuan. Tapi dari sudut tazkiyah itu bermakna kita sendiri nak merasai. Daripada ayat-ayat itu adalah pilihan kita masing-masing. Tazkiyah. Tapi dengan ilmu dan tazkiyah inilah sebenarnya barulah mendapat hidayah. Dan dalam proses ilmu dan tazkiyah ni sudah tentulah sabar. Iaitu sabar, para ulama sebut sabar ni ada 3 keadaan. Sabar dalam hal keduniaan maknanya dari sudut ujian, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan yang paling besar adalah sabar untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Ini perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan. Dan di samping sabar tersebut, maka kita meletakkan keyakinan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wa kanu bi ayatina yuqinun. Keyakinan terhadap janji-janji yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan dan yang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan antaranya pada ayat yang ke-19 tentang ammal ladzi amanu wa amilus salihat
Yang ini orang yang beriman dan beramal soleh ni, maka mereka ini akan diberikan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di janji kita meyakini tentang janji Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksud kita meyakini tentang ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita yang mengambil bahagian untuk membimbing orang lain kepada jalan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam prosesnya itu adalah proses kesabaran. Jadi mudah-mudahan mungkin sekadar tu perkongsian pada pagi ini. Wallahu alam. Kalau ada soalan, saya buka dulu soalan. Tengok dalam Facebook kita. Tak ada soalan. Ada soalan dalam kalangan apa ni, dalam Zoom ni? Tak ada. Baik, kalau tak ada mungkin saya ulang dari sudut yang disebutkan oleh pihak penganjur. Kalau tuan-tuan nak dapatkan nota yang ada ke soalan? Ada. Kalau tuan-tuan nak dapatkan nota apa yang saya tuliskan ni, boleh dapatkan melalui Google Drive yang selalu diberikan oleh pihak penganjur. Dan juga kalau tuan-tuan dan puan-puan nak berinfak untuk kelas-kelas kita, maknanya yang dibuat oleh Akademi Tadabbur ni, yang ni boleh salurkan di maklumat yang selalu diberikan. Dan apa yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah kurang tu pada diri saya sendiri, saya mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita sama-sama menjadi orang yang diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pemimpin yang bukan sekadar diri kita dan juga generasi kita. Mudah-mudahan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.